Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 12 Jun 2020. Tiada kes baharu positif COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 355 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 2 lagi pesakit sembuh di Tuaran dan Kota Kinabalu menjadikan keseluruhan bilangan pesakit sembuh di negeri ini 341 orang. Sementara itu, 9 pesakit sedang dirawat dalam wad, iaitu masing-masing 2 di Kota Kinabalu, Tuaran dan Beaufort serta masing-masing 1 di Tawau, Pinampang dan Pitas. Tiada pertambahan kematian direkodkan di Sabah dan jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS terus menerima sumbangan peralatan alat pelindung diri pelbagai pihak bagi memerangi pandemik COVID-19. Terbaru, JKNS menerima 10 unit respirator pembersih udara PAPR. Ia disumbangkan pihak Latter-day Saint Charities LDSC Amerika Syarikat dengan kerjasama Rotary Club Bintulu Chapter dan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Sumbangan disampaikan Wakil Latter-day Saint Charities Ling Kuk Fong kepada Pengarah Hospital Queen Elizabeth Dr. William Gotulis dalam majlis ringkas di Pusat Penerimaan Sumbangan Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Majlis disaksikan Setiausaha Perhubungan Awam, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Kunyet Fan. Sementara itu, ketika ditemui media, Ling berkata sumbangan PAPR berkenaan bernilai RM70,000 dengan setiap set berharga RM7,000. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal mengumumkan pendirian Kerajaan Sabah untuk sentiasa memberi kerjasama kepada Kerajaan Persekutuan demi kesejahteraan rakyat di negeri ini walaupun berbeza aliran politik. Beliau menjelaskannya dalam sidang media selepas mengadakan perjumpaan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen MP daripada Parti Warisan Sabah Warisan dan sekutunya bagi membincangkan senario semasa politik tempatan di Kota Kinabalu. Datuk Shafie yang juga Presiden Warisan berkata perjumpaan menjurus kepada perbincangan hala tuju serta pendirian politik setiap wakil rakyat yang hadir. Seramai 40 daripada 43 ADUN dan 8 daripada 10 MP Warisan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, DAP dan PKR menghadiri perjumpaan berkenaan. Kesemua 225 sekolah menengah di Sabah bersiap sedia dibuka semula 24 Jun ini dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pembukaan semula sekolah itu akan melibatkan 41,450 pelajar, iaitu 33,409 pelajar tingkatan 5 dan 8,041 pelajar tingkatan 6 di 24 daerah seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Mistirin Radin berkata pembukaan semula sekolah itu hanya membabitkan pelajar yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM serta peperiksaan antarabangsa. Beliau ditemui RTM ketika membuat tinjauan persiapan pembukaan semula Sekolah Menengah Agama SMKA Kota Kinabalu. Dr. Mistrin berpuas hati dengan persiapan rapi sekolah-sekolah terlibat yang memenuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dengan menyediakan arahan yang jelas termasuk garisan penjarakan sosial. Jabatan Pendidikan dan sekolah-sekolah sudah kita cukup sediakanlah apa yang perlu dibuat sebab kita pun tidak mahu ada nanti tiba-tiba pula ada kluster sekolah lah pula kan. Kita pun mau elak itu. Kita berusaha untuk mengelak ada kluster sekolah pula untuk COVID. Dalam pada itu, Pengetua SMKA Kota Kinabalu Datin Hasnah Muhammad Yaakob berkata pihaknya telah pun membuat persiapan awal bagi pembukaan semula sekolah termasuk memastikan pematuhan penjarakan sosial dan penjagaan kebersihan.
Ibu bapa tidak perlu lagi risau sebab pihak sekolah pun telah bersedia untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan. Sebab pintu masuk pun kita akan kawal. Sementara itu, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMKA Kota Kinabalu, Ms. Baharudin Muhammad Rida yakin dengan langkah pencegahan dilaksana Jabatan Pendidikan dan pihak sekolah bagi memulakan sesi persekolahan mengikut norma baru. Perlunya ada disiplin di kalangan murid-murid kita supaya pematuhan kepada SOP itu dipatuhi. Begitu juga kepada pihak sekolah untuk terus memantau anak-anak kita. Pihak JPN akan sentiasa turun untuk melihat perkembangan semasa. Maknanya diorang akan buat pemantauan di sekolah-sekolah. Baru-baru ini Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin mengumumkan pembukaan semula sekolah pada 24 Jun melibatkan 500,444 pelajar kelas peperiksaan di 2,440 sekolah seluruh negara. 5,000 pesara polis Sabah termasuk Balu menerima sumbangan daripada Kerajaan Negeri Sabah. Sumbangan tersebut bagi menghargai jasa pesara polis selain membantu mereka yang turut terjejas akibat COVID-19. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Jabatan Ketua Menteri Haji Abdullah Minun Sahirun berkata pihaknya bersama dengan semua UPPM di seluruh negeri ini akan terus menjaki rakyat yang memerlukan bantuan selain sentiasa berkomunikasi serta mendengar denyut nadi rakyat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Kita sentiasa buka pintu kepada semua pihak-pihak yang kita kenal pasti sebagai pihak yang sesuai diberikan ataupun yang memerlukan bantuan ini sepanjang masa selagi COVID ini masih PKP ini masih dilaksanakan, insya-Allah pintu kita sentiasa terbuka. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut mewakili kerajaan negeri di pejabat UPPM Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kasim Awang Gemuk menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang mengambil berat terhadap keperluan pesara dan ahli keluarga ketika negara berdepan penularan COVID-19. Kerajaan tidak melupakan kepada pesara-pesara, terutama sekali yang jauh di pedalaman untuk ni masa COVID-19 ini. Membagi jalan untuk menyampaikan sumbangan kepada kami. Ketika ini, PBPM Negeri Sabah mempunyai 14 cawangan aktif dan 9 cawangan dalam penajaan dengan jumlah keahlian 5,000 orang di seluruh negeri. Pusat kecergasan seperti Gimnasium Bina Badan dijangka kembali beroperasi 15 Jun ini selaras pengumuman pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu, pengurusan Pusat Kecergasan sudah mula melakukan proses sanitasi. Pemilik Pusat Kecergasan Gimnasium Bina Badan Jack Sonny James berkata pihaknya juga telah membuat beberapa peraturan baharu sesuai dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan KBS. Antara peraturan baharu itu adalah sesi senaman perlu ditempah lebih awal, tiada sentuhan fizikal dibenarkan dan hanya sejumlah orang dibenarkan berada dalam premis pada satu-satu masa. SOP kami sekarang, kami kena kawalkan pelanggan. Daripada dulu ramai sekali orang datang sekaligus, tapi sekarang maksimum 10 orang lah datang. So akan direkodkan menggunakan sanitizer semua sendiri. Kita guna ini cek suhu dan baru kita bawa mereka masuk pergi sini lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Antara sektor sukan dan aktiviti riadah yang dibenarkan adalah pembukaan semula gimnasium, dewan tertutup seperti dewan badminton, kompleks sukan pelbagai, pusat snooker serta mana-mana pusat sukan yang berkaitan. Bagaimanapun sebelum dibenarkan untuk beroperasi setiap pengurus kompleks atau pusat sukan perlu mengisi borang notifikasi pembukaan terlebih dahulu melalui laman web Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Usaha kerajaan untuk menggalakkan rakyat berbelanja dengan membeli produk buatan tempatan disambut baik demi melonjakkan ekonomi rakyat. Menurut usahawan fashion tempatan Datuk Rahmajan Sulaiman Han, kempen Buy Malaysia merupakan peluang semua usahawan tempatan untuk memulihkan pendapatan, seterusnya merancakkan semula ekonomi negara. Saya mengalu-alukan Buy Malaysia ni produk tempatan sebab kalau bukan rakyat
kita rakyat Malaysia sendiri yang mengangkat dan mendukung jenama produk Malaysia, siapa lagi? Dalam pada itu, katanya industri fashion tempatan juga harus memainkan peranan dengan mengembangkan perniagaan menerusi penjualan produk secara dalam talian. Datuk Rahmajan berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Beliau mengulas pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Menerusi kempen Buy Malaysia, rakyat digalak menyokong produk dan perkhidmatan tempatan dan antara inisiatif akan dilaksana termasuk menggalakkan rangkaian pasaraya besar untuk membuat penandaan produk tempatan dan juga menubuhkan saluran produk Malaysia yang berdedikasi di platform e-dagang. Persatuan Penggiat Filem Video dan Multimedia Sabah PFVM menaruh harapan agar kepimpinan baharu Ahli Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dapat merealisasikan harapan penggiat filem tempatan mewujudkan pejabat pentadbiran FINAS di Sabah. Presiden PFVM Nur Sahar Ahmad percaya pewujudan pejabat pentadbiran FINAS di Sabah dapat membantu menaikkan industri filem di negeri ini. Kita mengharapkan bahawa akan lebih banyak kemajuan ataupun pembangunan industri filem di Sabah, khususnya dari segi ekosistem, dan kita juga memfokuskan apakah bentuk hala tuju mereka di Sabah. Kita juga mahu tahu apakah bentuk pembangunan yang akan dibawa. Bercakap kepada RTM, Nur Sahar turut melahirkan harapan agar kepimpinan baharu FINAS dapat meninggalkan legasi untuk memajukan industri filem di Sabah. Mengulas bantuan dana RM225 juta untuk sektor seni, budaya dan hiburan, Nur Sahar berkata ia merupakan bukti keprihatinan kerajaan untuk mengembangkan sektor berkenaan sekaligus memberi manfaat kepada penggiat industri kreatif. Pada masa sama, beliau mencadangkan agar FINAS memohon dana khas bagi industri perfilman untuk membantu mana-mana produksi filem yang memerlukan kewangan memulakan sesuatu projek filem. Sementara itu, bantuan dana untuk sektor seni, budaya dan hiburan itu turut memberi kelegaan kepada penggerak industri seni dan hiburan tempatan. Bila saya dapat dana tu, saya boleh menyalurkan dana itu kepada orang lain, memberi manfaat kepada mereka untuk menjana ekonomi mereka dan memberi peluang lah. Sudah pasti dengan dana yang ada tu saya boleh buka peluang. So kalau tiada dana tu macam peluang untuk memberi manfaat kepada orang tu agak terhad. Saya menyambut baiklah dana ni sebab bila dana ni disalurkan kepada produser, jadi produser akan bagi kami peluang pekerjaan sebagai kru yang bekerja di bawah dia orang. Baik, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.